Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Yang dihormati lagi dikasihi barisan jawatan kuasa surau, yang dihormati Tuan Imam Ustaz Faris, hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua malam ni? Alhamdulillah. Pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam keadaan baru selesai kita menunaikan tanggungjawab sebagai warga negara, iaitu baru beberapa hari kita melalui tempoh pilihan raya. Mungkin ramai di kalangan kita yang masih penat. Ala kulli hal, Allah pilih kita walaupun kita sibuk, walaupun kita pun penat juga, untuk duduk dalam majlis yang sangat diberkati Allah Subhanahu wa taala ni. Kenapa tuan-tuan? Kita nak dapat pahala banyak dalam ibadat yang lain kita tak larat. Semayang beberapa rakaat pun kita rasa penat. Nak puasa Isnin Khamis pun penat juga. Nasib baik Ramadan tu wajib, kan? Kalau boleh pilih, kita puasa selang sehari lah kot, kan? Tapi sebab wajib, tak boleh nak mengelakkan diri. Tapi Isnin Khamis kita ada yang puasa, tapi ramai tak puasa lah Isnin dan Khamis, masuk saya yang cakap pun. Gitu juga sedekah, kan? Setakat RM1, RM5, RM10 mungkin tak ada masalah, kan? Tapi kalau kita nak bor 500 dalam tabung masjid, rasa kena istiqarah. Jadi peluang untuk kita nak dapat pahala banyak ni, kita duduk dalam majlis seumpama ni, mudah aja tuan-tuan datang. Kita boleh nyanda, boleh carilah kursi pun banyak tu yang disediakan oleh pihak pengurusan surau. Andainya kalau kita nak duduk lengoh lutut, lengoh urat, kan, kita boleh pilih duduk atas kursi, tak ada masalah. Tapi pahalanya Masya Allah besar tuan-tuan. Antaranya apa? Pahala yang kita akan dapat melalui ibadat kita duduk dalam majlis ilmu ni, dapat doa daripada malaikat. Kita selalu doakan sahabat kita, tapi kadang-kadang doa kita kepada sahabat kita tu tak banyak sangat berbanding doa kepada diri kita sendiri.
Allah memerintahkan kepada malaikat untuk doa kepada kita yang duduk dalam majlis ilmu ni, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Macam pernah dengar kan? Tu kalau dah jadi jenazah, ada orang sembahyangkan jenazah, pada takbir yang ketiga dia akan baca doa ni lah. Kalau dia sembahyang, kalau dia tak sembahyang tak ada baca juga kan. Kalau kita jadi jenazah, orang sembahyang jenazah pada kita, maka dia akan baca doa ni. Kalau tak sembahyang, tak ada tuan-tuan. Tapi sekarang ni kita belum jadi jenazah, tapi kita dapat doa ni. Doa ni daripada malaikat. Sembahyang jenazah berapa minit je? Tak adanya kita sembahyang sampai 15 minit, setengah jam apa tak lagi. Tapi kita duduk dalam majlis ni, malaikat doakan kepada kita, ya Allah, ampunkan dia, kasihanilah dia, ya, maafkan dia. Selama tempoh kita berada di dalam surau ni, di dalam masjid ni, sehingga kita keluar. Makna kalau 1 jam kita duduk dalam majlis ni, makna selama tempoh 1 jam itu tanpa henti malaikat sentiasa mendoakan kepada kita. Kita buat apa tuan-tuan? Kita duduk je dalam majlis ni. Ya, kita duduk je dalam majlis seumpama ni. Bukan sahaja malaikat yang doakan pada kita, makhluk haiwan. Kita mana nampak semut jalan di atas rumput, di atas apa jalan, kita tak nampak, tapi makhluk ni ada. Semut mendoakan kerahmatan, keampunan pada kita. Tumbuh-tumbuhan, tuan-tuan, kita jalan ke surau ni tadi, berapa banyak tumbuhan yang melihat kita tak perasan. Kita tak perasan. Rumput, pokok bunga, pokok lalang, kan? Tumbuh-tumbuhan ni mendoakan kepada kita. Banyak tu yang tolong berdoa. Burung-burung, dan selain daripada malaikat yang mendoakan kepada kita, makhluk-makhluk Allah yang lain juga mendoakan pada kita. Kita buat apa? Kita duduk dalam majlis ilmu. Duduk dalam majlis ilmu. Banyak lagi lah tuan-tuan ya. Baik, malam ni kita nak sambung. Tak apalah, kita doakan pada sahabat-sahabat kita yang penat. Mudah-mudahan Allah menghilangkan rasa penat dia. Nanti bila dia penat, dia datang. Yang tak sihat, kita doakan moga Allah bagi kesembuhan. InsyaAllah bila dia sembuh, dia datang. Kita doakan juga sahabat-sahabat yang sedang di dalam kesulitan. Kita berdoa, kita bermunajat, kita mohon pada Allah supaya membebaskan kesulitan kepada sahabat-sahabat kita dan juga kita. InsyaAllah bila dia dah tak sulit, dia dah bebas daripada kesulitan, dia akan datang dalam majlis ilmu. InsyaAllah, mudah-mudahan. Amin ya Rabbal Alamin. Malam ni kita nak sambung tuan-tuan, bicara kita berkaitan dengan sirah Nabi SAW. Selepas lebih 1400 tahun kewafatan Rasulullah SAW, Al-Quran tetap wujud dan terus menjadi panduan bagi kita manusia. Walaupun tanpa kehadiran Nabi SAW sebagai penafsir utama, tetapi di kalangan umat Nabi Muhammad ini, di kalangan kita ni ada ulama. Nabi sebut al-ulama warasatul anbiya. Ulama ni pewaris dia. Siapa nak jadi pewaris Nabi, kena jadi orang alim. Kenapa? Orang alim ini akan mengambil alih peranan yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sebab kita belajar sirah. Tujuan kita belajar sirah Nabi ni, walaupun kita tak bersama dengan Nabi dah sekarang ni, tapi kita boleh mengetahui susur galur kehidupan
ujian-ujian yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan Islam. Tidak mudah tuan-tuan orang nak bawa Islam dalam masyarakat ini. Mereka akan berhadapan dengan macam-macam ujian. Dan orang yang paling besar menerima ujian dalam menyebarkan Islam ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan berterusan sehinggalah hari kiamat. Siapa yang berada di atas jalan untuk menyebarkan Islam, mereka akan berhadapan dengan ujian-ujian ni. Cuma ujian kita sangat-sangat sedikit, sangat sikit, tak adalah hebat sangat macam ujian yang Allah timpakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujian kita dalam menyampaikan Islam mungkin kita akan dipandang leceh lah. Jadi tok lebay, jadi pakcik lebay ni leceh kan. Tapi sebenarnya kita buat kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks kita hari ni, kita mungkin akan dipandang rendah oleh sesetengah orang bila kita bawa mesej Islam ini. Kita mungkin berhadapan dengan orang-orang yang tidak mempraktikkan ajaran Islam. Orang yang tak nak praktik ajaran Islam, orang ni lah yang biasanya akan menolak. Ajakkan kita, kita datang majlis ilmu, tuan pergilah dulu kan. Mai kita imarahkan surau kampung kita, tak apalah kan. Saya sibuk, nanti saya dah pencen, saya datanglah kan. Dia ingat malaikat Israel akan cabut nyawa dia bila dia pencen. Selagi tak pencen, maknanya dia tak mati, confirm tak mati. Tu keyakinan dia. Sebab tu dia sebut gitu. Tuan, marilah kita datang masjid, kita imarahkan surau kita kan. Kita ramai, mari kita imarahkan surau kita untuk tunjukkan syiar Islam itu kepada masyarakat bukan Islam. Di sekeliling kita kan ada juga orang bukan Islam. Kita ni nak tackle hati orang bukan Islam ni melalui contoh. Tapi sekarang ni tak ada contoh kan. Sebab tu kita susah nak ajak orang bukan Islam untuk masuk Islam. Sebab tidak ada contoh di hadapan mereka. Jadi kita terpaksa memulakan balik semulalah gerak kerja jentera untuk mengajak orang Islam supaya kembali menghayati ajaran Islam. Tapi kita akan berhadapanlah dengan kemarahan orang. Orang tak suka tuan-tuan. Kita tegur orang buat dosa, buat maksiat, orang akan marah balik semula pada kita. Tak percaya. Kita nampak orang buat dosa, buat maksiat, kita nasihat dia. Dia marah ke dia ucap terima kasih? Lazimnya kita akan dimarah. Kenapalah tuan ni suka menyebut hal ehwal orang lain? Kenapa sangat tuan ni suka sangat menyebut jaga tepi kain orang kan? Ini bahasa-bahasa yang kita selalu dengar dalam masyarakat kita bila sesuatu nasihat diberikan kepada dia. Jarang orang nak mengucapkan terima kasih. Kita bagi nasihat dekat anak kita pun, anak kita tak berterima kasih kepada ibu bapa dia. Terima kasih abah sebab nasihatkan saya. Terima kasih mak sebab tegur saya hari ini. Sebaliknya, yang kita tengok, yang kita nampak, kalau mak bagi nasihat kepada anak, mak tu akan dibenci oleh anak ni. Kalau ayah bagi nasihat dekat anak, anak ni akan cari jalan untuk keluar daripada rumah. Susah aja duduk dalam rumah ni sama dengan ayah. Pasal apa? Tak boleh tengok orang senang sikit. Ni contoh tuan-tuan.
Anak yang tak baik dia macam itulah. Anak yang baik dia beza. Terima kasih mak, terima kasih abah. Sebelum tidur pergi jumpa dulu. Mak, saya nak minta maaf, boleh jadi hari ini banyak saya buat benda yang menyakitkan hati mak. Sebelum tidur kan, ni anak yang baik. Anak yang baik dia kena buat macam tu. Sebelum tidur minta maaf, terima kasih hari ini mak tolong masakkan saya makan banyak mak hari ini. Minta maaf mak, hari ini saya kurang sangat menolong mak, nolong ayah. Minta maaf ayah, hari ini saya ada tadi cakap kasar dengan ayah ke apa ke. Dia flashback balik semula. Sepanjang tempoh sehari, sebelum tidur, apa benda hak yang sepatutnya sebagai anak kena buat tapi dia tak buat, dia minta maaf balik semula. Ini anak yang baik tuan-tuan. Ya. Baik. Jadi kita sekarang ni tuan-tuan belajar daripada ulama. Kita sangat memerlukan bimbingan daripada ulama untuk mengajar kita, membimbing kita supaya kita beramal, berkelakuan sebagaimana yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita ikut Nabi, bermaksud kita ikut perintah Allah. Bukan apa sebaliknya kan. Kalau dia tak dengar cakap Nabi, bermakna dia tak dengar cakap Allah. Nabi ni utusan je. Inni ilaikum Rasulullah. Inni Rasulullah ilaikum. Iyakah? Lupa dah. Sesungguhnya aku ni Rasul yang diutuskan kepada kamu. Aku ni utusan. Rasul-Rasul ni utusan. Postman hantar surat saman kat kita. Kita buka surat, surat saman. Lepas tu patut dah kita marah pada postman hantar kat kita surat saman. Dia sebagai postman, dia sebagai utusan je hantar surat saman. Kita dapat surat saman, bawa kenderaan melebihi had kelajuan, kena denda kan. Jadi tindakan kita yang dapat surat saman tu, pergilah selesaikan dekat pihak tertentu, kat trafik kan, polis trafik untuk selesaikan saman tadi. Tak boleh marah kepada postman sebab dia hanya menjadi utusan di antara polis tadi dengan kita. Rasul gitu juga. Nabi ini ditugaskan untuk menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Apa kita kena buat sebagai hamba Allah di dunia ni. Yang mengajar kita Nabi. Jadi tak boleh marahlah dekat Nabi, kenapa suruh kita gini, kenapa suruh kita gitu. Apa yang Nabi cakap ni menyusahkan kita, tak boleh nak marah kat dia sebab Nabi ni tukang sampai je. Tukang sampai je. Kalau kita buat, artinya kita buat apa yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan pada kita. Sebaliknya, kalau tak buat, maknanya kita mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita sebut dulu Nabi ni tuan-tuan, bila dia nasihat kepada masyarakat, ajak orang masuk Islam, orang tak nak terima nasihat dia. Nabi rasa sempit dada dia. Tak? Berasa macam hari ni tak beres lah kan. Macam kita bagi nasihat ke anak kita lawan balik. Lumrahnya kita rasa nak marah dekat anak kita. Kita bagi segalanya, kita memenuhi keperluan dia. Tiba-tiba anak ni dia tak dengar nasihat ibu bapa dia. Mestilah ada perasaan di dalam hati ibu bapa ni, rasa geram je dekat anak dia. Kalau dia tahulah anak dia bila dah besar gini jadi dia, tu kita dengar tu picit-picit masa kecil hari itu kan, biar tak payah besar kan. Tapi waktu kecil mana tahu, sayang je. Kita ibu bapa ni balik penat-penat kerja, tengok anak kita, dia sebut abah balik,
2 tahun 3 tahun kan, kita pun lupa penat kita tu tadi, terus terkam anak kita, dokong dia walhal dia tengah berak, tuan-tuan. Tak, pasal apa jadi macam tu? Sayang punya pasal. Kerana sayang, ya, dokong walaupun tak apalah, anak tu sedang berak pun, walaupun anak tu busuk, tapi kerana sayang ni tadi mengatasi segala-galanya. Penat pun kita hilang penat tadi, dokong anak ni, ya. So ke dokong je, bukan setakat dokong je, bawa ronda pula tu, ya, dia sendiri baju kerja pun tak tukar lagi, ambil anak bawa naik motor, makan angin. Sekarang ni anak dah besar, ganti dia cucu kan, kita tengok, oh dia bawa cucu, kita ingat kan anak ni cucu ni bawa ronda, seronok cucu dia, atuk dia suka bawa ronda, main dengan cucu lah, dah anak besar dah kan, cucu tengah-tengah 2 tahun 3 tahun ni memang seronok kan nak main. Bawa makan angin, beli aiskrim, makan aiskrim pula tepi sungai tu, tepi sungai kan, atuk makan aiskrim, cucu pun makan aiskrim, balik habis-habis makan aiskrim balik lah, balik ke rumah. Begitulah rutin setiap hari, tuan-tuan. Sebab tu kalau anak ni nak pindah, nak balik, kadang-kadang atuk ni sampai demam dia, tiap-tiap minggu tanya, anak balik tak? Kalau tak balik, dia pergi dekat rumah anak dia, pasal nak main dengan cucu, nak main dengan cucu. Jadi anak-anak ni kena balik lah kan, kalau dekat ni balik lah, ziarah lah ibu bapa, sebab ibu bapa dia sedang merindui untuk bermain dengan cucu dia. Baik, kita sambung lagi. Mereka adalah para pewaris Nabi SAW yang meneruskan tugas mentafsir dan menghurai kandungan Al-Quran berdasarkan pedoman sirah baginda. Sebab itu jugalah kenapa Al-Quran tidak berubah walau satu titik pun sejak dari zaman Nabi SAW sampai sekarang, tak berubah. Bagaimana Nabi membacakan ayat Al-Quran pada 1400 tahun dulu, begitulah sampai hari ini. Jangan ada orang yang pandai-pandai nak tambahlah ba tu jadi ya, ta tu bagi boh setitik lagi jadi ta kan, tak boleh. Dia akan mengubah makna dia, Justru ilmu tentang sirah Nabi didalami dengan tujuan supaya kita dapat memperolehi tafsiran sebenar mengenai Islam. Sebab tu Islam ni, tuan-tuan, bukan kita dengar orang cerita Islam ni begini-begini sahaja, kan? Dia mesti belajar sirah ni macam mana. Nabi tunjuk contoh kehidupan sebagai hamba Allah di dunia ini. Begitulah sepatutnya. Contoh yang kita kena ambil, bukan tengok contoh daripada orang lain, contoh daripada bukan Nabi. Sebab tu kalau tengok contoh Islam bukan kepada Nabi, maka ada bermacam-macam perspektif Islam. Ada orang kata Islam ni macam ni, puasa, sembahyang, zakat, haji je, tu je Islam. Kerja dah, ikutlah kerja kan. Sebab tu bila orang tak bawa Islam, bila dia memahami Islam itu hanya dalam ruang lingkup yang itu saja, maka kerja dia akan dipenuhi dengan perkara-perkara tak baik. Dia tak ada Islam, dan masa kerja tak ada Islam, dia tak bawa Islam. Masa berniaga, ikutlah dia nak tipu ke apa ke, yang penting untung kan. Islam ni merangkumi ke semua sekali, bukan hanya sembahyang je Islam, masa sembahyang je tutup aurat, masa luar daripada sembahyang pakaian Masya Allah. Itu contoh mana tu? Masa sembahyang perkataannya Masya Allah,
Apa perkataan yang kita ungkap dalam sembahyang? Hanya yang dibenarkan. Tak boleh kita nak tanya khabar kawan sebelah baru masuk sah pun tak boleh. Kan? Nak tanya khabar nanti habis sembahyang. Tengah sembahyang, itu peraturan yang telah ditetapkan sebagai syarat sah untuk ibadat solat kita. Begitulah sebenarnya di luar sembahyang pun sama. Kalau dalam sembahyang kita bercakap hanya perkataan yang diizinkan oleh Allah sahaja, maka di luar daripada sembahyang sama juga. Nak bercakap hanya percakapan yang diizinkan Allah sahaja. Maknanya mengumpat tak boleh, mengutuk tak boleh, fitnah tak boleh, kan? Ini dah masa sembahyang baik, tapi lepas sembahyang macam-macam. Kan? Dia tidak mempraktikkan amalan Islam itu dalam keseluruhan secara sumulnya. Sebab perspektif dia, Islam tu hanya sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah. Ada duit pergi umrah lagi, nanti ada duit pergi umrah lagi, ya. Tapi balik umrah kadang-kadang dia jadi ejen nombor ekor. Balik haji lagi kuat bisnes Toto. Ada, memang kita ada jumpa, ni bukan cerita rekaan, memang ada. Siap servis door to door. Hello nombor hotline tu, bukan hotline, 24 jam. Nak beli berapa, nombor apa, nanti dia akan servis sampai ke door to door, dia hantar ke rumah. Tak payah pakai baju, tak payah start motor, nak pergi beli nombor ekor ni. Cek tengok siapa yang buat ni, haji. Pasal apa jadi macam tu? Pasal dia memahami perspektif Islam itu pada masa haji itu saja. Habis haji ikut dia lah, dia nak buat apa pun, kan? Sebenarnya bukan macam tu. Islam ni mesti merangkumi semua kehidupan kita, dari segi politiknya, dari segi ekonominya, dari segi sosialnya, dari segi kemasyarakatannya, semualah. Bukan Islam itu hanya bila nak kahwin pergi cari pegawai agama, cari tok imam. Apa ni nak jumpa dengan tok imam? Saya nak kahwin, ustaz. Okeylah, betul lah. Tapi bukan setakat itu saja, bukan masa tu saja. Selepas pada tu dan berterusan sampai dia mati, mesti ikut Al-Quran. Macam mana dia nak membina keluarga sebagaimana yang ditunjuk contoh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Macam mana dia nak menjalani kehidupan dekat atas dunia, mesti mengikut contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lengkap dah tuan-tuan. Rujukan kita Quran, hadis. Lengkap. Sumber rujukan segala ilmu. Nombor 1 Quran. Yang kedua hadis. 3 ijma'. 4 qiyas. Hal lain banyak lagi lah. Masalihul mursalah, istihsan, sa'du zara'i. Tapi kerana masyarakat Islam ni tak pegang Quran, tak rujuk kepada Quran, tak merujuk kepada hadis. Bila nak buat sesuatu, dia tanya Yahudi dulu, macam mana nak buat ni? Itulah jawapan dia, kan? Akhirnya habis Islam. Orang Islam tapi dia benci kepada Islam. Pelik. Orang kafir dia tak benci kepada agama dia. Orang kafir dia tak benci kepada agama dia. Tapi orang Islam, ada di kalangan orang Islam yang kita dengar percakapan dia macam tak suka dengan Islam. Kalau kita hantar mesej yang baik-baik ni, dia delete mesej kita. Delete mesej kita. Patut dia tak delete tak, patut dia tolong share pula dengan kawan-kawan dia. Dia kawan kita, tapi kawan-kawan dia tak semestinya jadi kawan kita. Patutnya dia share, kan, mesej baik. Hari ni apa khabar Quran? Kalau belum baca
Jom kita baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Contoh mudah aja surah Ikhlas. Kau nak ajak baca surah Al-Baqarah, alamak surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah 3 juzuk. Tak buat kerja kita kan. Bagi orang yang tak menjadikan amalan baca Quran tu, kita ajaklah baca surah Ikhlas je kan. Ajak baca 3 kali surah Ikhlas. Jom. Apa khabar? Selawat tak hari ni? Jom kita selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dia delete mesej kita. Apa kita nak kata dekat orang macam ni tuan-tuan? Kita ajak selawat, dia delete mesej kita. Patut terima kasih kerana mengingatkan kami supaya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nak minta izin untuk share, boleh kan? Ayat kat bawah tu. Share je lah, tak payah minta izin. Tak payah minta izin nak share benda baik ni. Share je. Tapi ada tuan-tuan orang yang delete mesej ni. Kalau dia delete mesej yang baik ni, apa kita nak cakap dia ni? Dia ni sebenarnya tak suka ke mesej, baca mesej-mesej yang ajak selawat, ajak kita istighfar. Macam mana kita hari ni dah istighfar ke belum? Kalau belum, jom kita istighfar. Astaghfirullahalazim. Titik kan, send. Dia baca. Kan kita boleh check kan orang baca tak baca. Dia baca. Lepas tu dia delete mesej tu. Tak boleh lah macam tu, patutnya dia share. Kan? Boleh jadi Islam yang kita sebut tadi lah. Perspektif Islam dia sembahyang, puasa. Ada orang mengaji ni, tak boleh tuan-tuan. Kalau kita kata kelas mengaji cancel, alamak, kenapa kelas mengaji cancel? Kita cakap kelas mengaji cancel sebab bertemu dengan majlis ilmu. Jangan sekali kita kata kita gantikan dengan majlis ilmu, duk ngaji je kan. Sebab dia ada pesen mengaji ni bagus dah. Tiap-tiap kali kelas mengaji memang dia ada. Tapi kelas ilmu tak pernah nampak batang hidung dia. Kan pelik tu. Patut dah mengaji dengan majlis ilmu ni, cuba hadir. Kan? Ini tak pernah nampak batang hidung dia. Kalau ada majlis ilmu, haram nampak muka dia. Tapi kalau kelas Quran, ada. Dia sebenarnya ngaji Quran. Ngajilah Quran. Kelas kuliah kena juga kan. Sebab kita bukan sahaja nak baca Quran. Sebab dalam Quran tu kena ada tadabbur kan, kena ada orang yang mentafsirkan Quran, kena ada orang yang mempraktikkan. Ni hak pahala paling besar ni, mempraktik Quran. Apa yang diminta, yang diperintahkan oleh Allah kepada kita dalam Quran tu disebut kan, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah kata jangan kita kawan dengan syaitan, sebab syaitan tu musuh kita. Kita baca, kemudian kita praktik pula. Ni syaitan, jangan kawan dengan dia. Kenapa Tuan tak nak kawan dengan syaitan? Syaitan ni musuh kita. Kan? Ini besar tuan-tuan pahala dia. Ini dak baca alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Habis baca, lepas tu dia cari syaitan sebagai teman dia. Kan terbalik tu, berlawanan. Dia baca tadi jangan kawan dengan syaitan, Allah kata jangan kawan dengan syaitan. Tutup je surah Yasin, syaitan kawan-kawan dia rupanya. Dengan orang yang mengimarahkan masjid, orang yang mengimarahkan majlis ilmu, tak nak kawan. Susah kawan dengan dia ni. Sekarang dia busy body, saat nasihat kita apa semua. Kawan dengan ustaz, kawan dengan AJK surau ni payah dia kata. Yang ni haram, yang tu tak boleh. Kan? Memanglah kita kawan dengan kita, kalau dia buat benda tak betul, kita kan yang kena bagi nasihat dia.
Kita sayang dia, nak selamat dia, nak selamatkan dia supaya kita semua sama-sama dapat masuk syurga Allah, insya-Allah. Ya, bukan kita biar dia buat dosa, dia buat maksiat, kita tengok, kita diam. Bukan macam tu. Tapi dia tak rasa selesa bila duduk dengan kita. Sebab dia nak buat benda maksiat, nanti ustaz tegur, nanti imam tegur. Payah, jangan kawan dengan ustaz, jangan kawan dengan tuan-tuan. Kan? Baru dia senang untuk buat benda dosa ni. Sebab tu kadang-kadang kita tengok ramai di kalangan orang Islam, dia menukar identiti dia sebagai seorang Islam. Dia kalau boleh jangan nampak watak dia sebagai seorang Islam. Senang dia nak buat dosa, dia nak buat maksiat, nanti pegawai pengawal puasa tak boleh nak su dia, tak boleh nak kata dia ni pasal apa awak ni orang Islam buat macam ni. Kan? Kalau orang Islam buat benda dosa, buat maksiat, kan kita datang, kita tegur dia. Dia tak nak macam tu. Dia kalau boleh, dia hilangkan watak dia, identiti dia sebagai seorang Islam. Bubuh tatu dekat sini kan. Kita pun, ini kalau orang Islam takkan dia bertatu. Hakikatnya dia orang Islam. Hakikatnya dia orang Islam. Baru ni tuan-tuan, masa musim haji ni, ada orang jemaah yang bertatu. Dia buat haji. Tapi tu cerita dulu-dululah, tak apalah. Dan mungkin dia dah bertaubat, tapi dia nak hilangkan tattoo tu tak boleh, susah. Menyakitkan dia pernah try beberapa kali. Cerita dia lah. Kan? Kita kata tak apalah kalau dia dah berusaha untuk menghilangkan tatunya, tapi tidak berkemampuan untuk menghilangkan tatunya, mudah-mudahan Allah maaf dia. Habis macam mana ibadat dia? Ni tatu ni air sembahyang tak sampai kat kulit kan? Macam mana mandi wajib, macam mana? Macam mana mandi wajib dia? Kalau kita nak kira hukum asal, memang habislah mandi wajib tak sah sebab tubuh bertatu kan, air sembahyang tak sampai ke kulit. Tapi tu cerita dulu kan. Sekarang dia dah bertaubat, dia pun tak boleh nak hilangkan. Mudah-mudahan Allah maafkan dia, mudah-mudahan ibadatnya sah. Tapi kalau nanti akan datang ditakdirkan ada perubatan atau perawatan moden yang boleh menghilangkan tatu dia, tak sakit tapi mungkin ada kos lebih sikit, dan dia pun masa tu masih ada, makna menjadi kewajipan pada dia untuk menghilangkan tatu tu pada dia. Tu kita tahu pasal dia buat haji. Kalau dia tak buat haji, kita duk ingat dia ni bukan orang Islam kot. Tatu kat mata kan, ada tatu kat atas belakang, tatu. Kan? Kalau dia tak buat ibadah haji, confirm lah kita akan cakap dia ni bukan orang Islam. Hakikatnya dia orang Islam. Ramai yang macam tu kan. Ni orang perempuan pakai kuitik ke apa benda tu kan, kat kuku tu kita tengok kan. Macam mana dia ni sembahyang betul tak? Ini tak apa ni, boleh ni. Ini kita hadiri hari berinai 19 November baru ni. Kan, inai tak apa. Cuma dari segi inai kepada yang lelaki tu kena tengok jugalah sebab apa orang lelaki pakai inai. Kan, sebab inai ni hanya kepada perempuan. Perempuan tak apa sebab dia sebagai satu alat perhiasan. Bagi lelaki kena tengok, mungkin kerana untuk perubatan dibenarkan. Tapi sengaja dia pakai inai macam orang perempuan pakai tu, itu ada cerita sikit lah. Ada hukum dia kat situ. Beza dengan orang perempuan. Kan orang perempuan dia kata nak pakai inai lah. Sebab minggu depan ada majlis nak pakai inai. So orang perempuan tak ada masalah. Tapi orang lelaki ada apa cerita dia lah, nak berinai ni boleh ke tak boleh. Baik, jadi kita ni kalau boleh tuan-tuan, kita nak ambil Islam itu secara syumul. Nak masuk ke dalam Islam ni secara menyeluruh, bukan hanya bahagian-bahagian tertentu. Masa mati panggil Tok Imam, buat apa? Baca kalah Yasin, tahlil,
Ada setengah orang ni yang minta baca 30 juzuk. Kita cakap tak boleh kita nak baca 30 juzuk. Habis tu tak boleh baca. Kita ni contohlah tuan-tuan, kita datang macam ni, kita pun jadual kita kuliah aja. Lepas habis kuliah kita nak balik. Mungkin isteri kita sudah menyediakan hidangan untuk makan malam kan, kalau tak makan lagi pada petang tadi. Tiba-tiba sekarang ni jemputan, ada jenazah. Tuan-tuan nak balik ke nak pergi dulu? Pergilah dulu kan. Ada orang minta tolong baca tahlil pada jenazah dalam kampung kita ni. Kalau balik payah nak keluar dah. Kita pun pergi, ya, sampai kita pun dah tahlil apa semua. Ada lagi satu permintaan, tolong baca 30 juzuk kat arwah, boleh tak? Masak kita tuan-tuan 30 juzuk kita nak bagi, nak kena baca malam ni, kita tak balik tak makan lagi ni. Tadi dah tahlil dah sekian masa dah kan. Lepas tahlil tak ada makan sebab jenazah duduk depan. Lalu lepas tahlil ada makan, itu kenduri tahlil lah kan. Itu jenazah dah dikebumikan. Ni jenazah ada ni, kita duduk tahlil, kita duduk baca Yasin, kita tahlil, tak ada makan lah. Tak ada makan. Lepas tu dia minta tambah lagi 30 juzuk, ustaz boleh tak? Kita cakap tak boleh. Habis tu tak boleh tolong baca 30 juzuk. Janganlah macam tu, sian dekat Tok Imam, sian dekat AJK. Ni tak balik lagi rumah ni kan. Habis 30 juzuk nak buat macam mana? Kumpullah adik-beradik, arwah, sesedara arwah 30 orang misalan kan. Okey, baca. Dah halang ada belakang sini ni, ambil ni Quran, baca satu juzuk seorang. Ni juzuk 1, ni juzuk 2, ni juzuk 3 sampai 30 juzuk. Sejam siap 30 juzuk. Ininya suruh jawatan kuasa 2-3 orang je lah pula tu yang datang. Takkan kita nak baca 10 juzuk seorang sampai pagi tuan-tuan kan. Kadang-kadang kita tak mampu memenuhi permintaan orang macam itulah kan. Dan yang nak minta tolong pun kena fahamlah keadaan orang kan. Faham keadaan orang. Kita bukan tak boleh tolong. Kalau ada 30 orang sama dengan kita, okey boleh. Ini kita 3 orang. Ni pernah tuan-tuan. Kita sampai di satu tempat tu, kita 3 orang je. AJK masjid sampai dia minta baca 30 juzuk. Kita cakap tak boleh. Dia tanya pula soalan. Habis tu tak boleh tolonglah baca 30 juzuk. Memang tak boleh lah. Baik. Masa tu nak beria sangat kan. Tapi lepas pada tu ada satu ni lagi teruk lah kan. Kita siap baca tahlil, kemudian dia dah bagi hing cepat balik. Sebab masa tu ada bertembung siaran Raja SMS. Apa tu dia panggil tu? Akademi Fantasia ke apa, bukan dia apa? Ada siaran tu. Dia dah bagi hing dah. Dia buka sikit. Masa tu orang tengah makan ni. Kita pun faham. Tuan rumah ni suruh kita balik cepat ni sebab ni ada siaran ni. Sedang berlangsung, bertembung siaran dengan tahlil tuan-tuan. Siang hari kebumikan jenazah, malam buatlah majlis tahlil kan. Tapi jadi macam tu, jadi gitulah kan. Malam baru ada musibah kematian, tapi gitu je lah meraih kepada orang yang sudah meninggal dunia. Itu ahli keluarga dia sendiri tu. Suruh kita ni cepat-cepat balik. Siap pesan lah ustaz baca doa pendek-pendek je. Tak payah baca doa panjang-panjang kan. Dan memang pun kita pun biasalah baca doa pun pendek je. Wirid pun pendek kan.
Sebab kita pun faham jiwa, kan, faham jiwa yang datang tu bau dah kari, bau dah apa gulai, kita pula baca doa panjang, ya, tak kena, kan. Nak baca doa panjang tu masalah lain. Kalau makanan dah disediakan, bacalah, ya, patut-patutlah. Biar orang yang mengaminkan tu khusyuk. Ini tidak, daripada atas turun dah tak habis lagi, dah letak je atas peha dah, tak habis lagi, hak yang tadi tu amin sendirilah. Pergi je lah ambil nasi tu, sambil ambil nasi pun boleh aminkan, kan. Padan muka ustaz baca doa panjang sangat, ustaz, nanti ustaz makan kendian lah, kami nak makan dah. Baik, jadi itulah tuan-tuan ya, serba sedikit apa yang kita kongsi. Mempraktikkan ayat-ayat Al-Quran itulah yang paling besar sekali pahalanya. Membaca ada pahala, tengok ada pahala, bawa ada pahala, dengar orang baca Quran ada pahala. Tapi pahala yang paling besar ialah kita applykan dalam hidup kita. Applykan dalam hidup kita apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan sambunglah lagi pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi pada malam ni ada manfaat pada kita semua. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan. Mudah-mudahan kita semua diganjari pahala yang melimpah-limpah, keberkatan yang banyak, serta mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala di atas segala semua dosa-dosa kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim.